A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah SWT kerana dengan rahmat kasih sayangnya dapat kita bertemu lagi pada malam ini untuk meneruskan lagi pengajian tahsin Al-Quran. Alhamdulillah minggu lepas ada 2 minggu sebelumnya kita sempat untuk membaca tahsin surah Al-Ikhlas ataupun di kalangan masyarakat kita panggil Qul Huwallah, ya. Dan sebelum surah Al-Ikhlas juga kita sempat tahsin surah Al-Fatihah, ya, yang mengambil masa beberapa minggu. Jadi sebelum kita lanjutkan surah Al-Falaq, sebenarnya kita dah masuk surah Al-Falaq sedikit, tapi sebaiknya kita ulang sikitlah. Kita ulang sikit surah sebelum ni yang pendek, iaitu surah Al-Ikhlas, ya. Okey, baik. Saya baca, tuan-tuan ikut, ya. Saya baca satu ayat demi ayat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Okey, kalau perasan masih ada lagi huwa. Huwa. Jadi dia huwa. Huwa sebab wa tak boleh baca dengan wa. Kenapa wa tak boleh baca dengan wa? Kerana dia bersalahan dengan sifat huruf Arab. Dia bercanggahan dengan sifat huruf Arab. Jadi huruf waw ni dalam sifat huruf Arab, waw ialah huruf yang dibaca nipis. Kerana sifatnya ialah istifal, ya. Sifat istifal menyebabkan waw ni dibaca nipis. Maksud nipis ni bahasa mudah, dia tak akan baca bunyi o. Ya, dia akan bunyi dilebarkan. Kita baca wa. Sebab tu kita belajar muqaddam ataupun iqra dulu. Wa pada atas, wa bawah, wi wa depan wu. Dan dalam huruf hijaiyah ni hanya ada 7 huruf yang kita baca tebal. Sa, ba, ta, za, ra, qa, kha. 7 huruf ni. Kalau kita perasan semua 7 ni bunyi belakangnya o. Maksud o tu dalam bahasa mudah nak faham ni ialah dibaca tebal. Dia baca tebal. Selain daripada tu tidak ada, kecuali 2 huruf yang nipis, iaitu lam dengan ra. Lam ni dia dibaca nipis la, tetapi bila masa baca la, bila lam tu dalam kalimah Allah. Contohnya Allahu Akbar. Kita tak baca Allahu Akbar. Tak, kita baca Allah, kan? Subhanallah tak baca Subhanallah. Mungkin negara lain setengah tu dipanggil Subhanallah. Kemudian ra, ya. Ra ada masa dibaca nipis, ada masa dibaca tebal. Yang tu ada satu tajuk khas di bawah hukum tajwid, namanya hukum ra. Ada 6 keadaan ra dibaca tebal, 6 keadaan dibaca nipis, ya. Okey, baik. Sebab contoh macam inilah, contohnya innallaha ala kulli syai'in qadir. Ada orang baca qadir, dengar sedap tapi salah, sebab dia baca ra tebal, qadir. Ru salah, dia qadir. Nipis je, qadir. Gitu je. Walaupun dia cerita tebal, konon nak buat fasahah, nak nampak dia fasih, tapi salah lagi sifat. Sifat kena betul, ya. Sebab ra baca nipis, ada syarat-syarat dia. Itu salah satu sebabnya lah. Tapi nak kenal tebal nipis ni agak susah sikit, sebab kita kena belajar tajwid tu mendalam sikit. Dia masuk pada fasa yang kedua tajwid. Fasa yang awal-awal tu senang je, nun mati, hukum mim mati. Yang ke depan sikit nanti baru belajar tentang tebal dan nipis. Baik, huwa, yang baca huwa. Okey, baik, sekali lagi.
Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Okey, baik. Allah pun sama Allah, ya. Kebiasaan kita baca Allah. Sebab dia masuk dalam lam ke Allah, okey. Tapi sebenarnya kalau mungkin ada perselisihan setengah orang, tapi kebanyakan para ulama qira, ya, untuk kalimah Allah ni a di depan tu, kalau lam di tengah tadi kita dah cerita dah, lam kat tengah tu ada masa baca tebal subhanallah, ada masa dibaca nipis lillah, ya. Tapi untuk a di depan tu, kenapa tak boleh baca Allah? Hujah dia sama yang seperti wa tadi. Wa tak boleh baca wa, kena baca wa. A pun sama, tak boleh baca kena baca a. Sebab apa? Sebab a ni tadi dia tidak termasuk dalam 7 huruf yang tebal, tidak termasuk. Jadi kena baca a. Allah, Allah, Allahu akbar, Allah, Tapi dah biasa 10 tahun dah sebut Jadi kadang-kadang lupa, kadang-kadang ingat. Kena ingat. Allahus samad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Okey, baik, alhamdulillah comel ke. Itu surah Al-Ikhlas, ya. Surah kegemaran kita baca setiap kali dalam solat. Okey, baik. Kalau boleh tambah lagi lah surah lain, ya. Allah Taala turunkan 114 surah. Kalau boleh surah lain, ada lagi surah yang pendek. Contohnya surah Al-Kausar, yang pendek. An-Nas pun pendek juga. Tapi alangkah nikmatnya kita baca surah-surah lain. Kalau nak dekat bulan puasa ni, cuba hafal lagi surah, contohnya surah Al-Qadr, inna anzalnahu fi lailatul qadr, berkenaan dengan malam Al-Qadar. InsyaAllah, ya. Okey, baik. Seterusnya kita masuk pada surah selepas Al-Ikhlas, iaitu surah Al-Falaq. Surah Al-Falaq. Apa maksud surah Al-Falaq ni? Al-Falaq bermaksud waktu subuh, ya. Kata Imam Ibnu Abi Hatim meriwayatkan pada Jabir radhiyallahu anhu, ya. Jadi kata Jabir, Al-Falaq berarti waktu subuh. Ya, Al-Falaq berarti waktu subuh. Kenapa waktu subuh ni? Ya. Okey, baik, kita cuba baca dulu surah Al-Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Qul a'udzu birabbil falaq. Min syarri ma khalaq. Min syarri ma khalaq. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Wa min syarri naffatsati fil 'uqad. Wa min syarri naffatsati fil 'uqad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Baik, surah ni kita tengok maksud dulu. Qul a'udzu birabbil falaq. Qul, katakanlah wahai Muhammad, a'udzu. Allah Taala suruh Nabi berkata, a'udzu birabbil falaq. Aku berlindung kepada Allah, kepada Rabb, birabbil falaq, iaitu Rabb yang menguasai waktu subuh. Yakni min syarri ma khalaq, daripada kejahatan makhluk-makhluknya. Wa min syarri ghasikin idza waqab, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gelita. Ya, wa min syarri ghasiqin idza waqab, dan dari kejahatan-kejahatan wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul. Wa min syarri naffatsati fil 'uqad, dan dari kejahatan orang yang
maaf tadi wa min syarri ghasikin idza waqab, dan dari kejahatan malam apabila gelap gelita. Idza waqab, bila telah gelap gelita. Wa min syarrin nafathati, iaitu wanita tukang sihir yang menghembuskan pada buhul-buhul fil uqad. Buhul-buhul ni bahasa Indonesia, bahasa Melayu simpulan-simpulan. Wa min syarri hasidin idza hasad, dan dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Ya, okey. Biasanya waktu orang buat jahat ni, orang buat jahat ni waktu malam. Jarang orang buat jahat waktu siang. Ada orang buat jahat waktu siang, tetapi ada juga orang buat jahat kebanyakannya pada waktu malam. Kenapa waktu malam? Waktu malam ni waktu yang gelap gelita. Ada juga orang buat jahat waktu siang, tetapi macam mana nak tafsirkan siang tu gelap gelita? Bila gelap, kenapa orang buat malam asalnya? Kerana orang tak nampak. Jadi untuk buat siang, kena pastikan orang tak nampak. Jadi sebab tu ada orang yang cerdik, dia buat jahat waktu siang sebab dia tahu ada cara tak bagi orang nampak. Tapi pokok ceritanya lah, surah ini nak beritahu kita surah yang pelindung, Mu'awwizatain. Surah dipanggil pelindung ataupun pendinding, dia pendinding daripada kejahatan makhluk. Pertama, sebarang kejahatan yang datang pada waktu malam. Ya, kejahatan, keburukan, contohnya kejahatan, keburukan yang datang daripada benda-benda binatang buas, makhluk yang berbisa, ular sebagainya. Kemudian kejahatan daripada malam, daripada tukang sihir, ya, tukang sihir ataupun orang yang buat jahat guna sihir. Zaman sekarang mungkin kurang, ada tapi kurang. Dulu banyak orang suka jampi sihir ni waktu malam. Waktu malam ni jin dengan syaitan ni aktif, orang pun nak berjampi-jampi waktu malam, ya. Dan kemudian kebanyakan sihir ni dia nak buat mesti dia guna simpulan, melibatkan simpulan kain kuning disimpul pada lembing, kadang-kadang cincin rotan disimpul, dijampi-jampi, macam-macam, memang macam-macam. Kadang-kadang diikat pula dengan, kalau dulu diikat dengan pelepah tamar, dicampak dalam telaga, macam-macam lah, ya. Dan kemudian dari kejahatan orang yang dengki, apabila dia dengki. Ni biasa juga sampai ke hari ini masih ada lagi. Kadang-kadang dengki itu biasa datang dalam manusia ni, tetapi dengki yang bahaya ni bila tak dikawal, dia bawa kejahatan pada orang lain. Dengki orang tu pakai kereta lawa, dia tak ada kerja lain, dia cala kereta orang tu. Dengki orang tu pakai kasut lawa, macam-macam, ya. Macam-macam dengki, ya. Dengki ni kadang bukan je nak buat sangat, tapi ditambah api itu oleh syaitan. Maka bacalah surah Al-Falaq, ya, surah Al-Falaq. Sebab tu dalam zikir harian Nabi SAW, ya, mengamalkan membaca 3 kul ni, ya, 3 kul ni, surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq dengan surah An-Nas selepas subuh dan selepas asar, sebagai peninding daripada gangguan syaitan, daripada kejahatan makhluk serta gangguan sihir, ya, yang datang pada kita amalkan insya-Allah. Dan di antara kelebihan lain disebut dalam satu hadis riwayat Abu Daud bahawa Abdullah bin Khubayb radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Abdullah bin Khubayb ni, kata Rasulullah kepada Abdullah bin Khubayb, bacalah qul huwallahu ahad dan al-mu'awwizatain, iaitu surah Al-Falaq dan surah An-Nas pada waktu pagi dan petang, pada waktu petang dan pagi hari sebanyak 3 kali, nescaya itu akan mencukupkanmu segala sesuatu. Nescaya itu akan mencukupkanmu dari segala sesuatu. Hadis riwayat Abu Daud, At-Tirmizi, dan kata At-Tirmizi hadis ini hadis yang hasan sahih. Baik. Ini di antara kelebihan membaca 3 kul ni, mengamalkan lepas subuh, lepas asar. Banyaklah kelebihan. Maksud mencukupkan daripada segala sesuatu ni sangat luas. Ada sebahagiannya memahami dicukupkan rezeki yang kurang, kan, dicukupkan rezeki yang kurang. Sebahagiannya ditafsirkan bahawa tak jumpa jalan keluar, akan diberikan kemudahan jalan keluar. Daripada kesempitan jiwa kepada kelapangan jiwa, daripada kekusutan kepada kelapangan. Pokok ceritanya, benda yang masalah, yang serba kurang ketenangan, kurang harta, kurang kasih sayang, kurang segala benda yang kurang, tak cukup. Mengamalkan 3 kul lepas subuh, lepas asar, insya-Allah mudah-mudahan Tuhan buka jalan. Tuhan buka jalan untuk kita nampak kat mana rezeki tu ada nak cari, kan. Tak ada datang duit berguling-guling masuk akaun, tidak, kan. Kena usahalah. Kalau gitu seronok sangat orang baca surah ni, kan. Tidak, daripada kejahatan, kemarahan kita nak marah ke orang, dan kita Tuhan bagi kelapangan jiwa.
Alhamdulillah. Kita tengok orang senang pun kita senang. Kita tengok orang ni pun kita rasa lapang, tak ada rasa dengki kat orang. Ya, orang macam ni susah nak cari, tapi percayalah itulah sifat ahli syurga. Kalau kita ada sifat tu, insya-Allah Tuhan mudahkan kita masuk syurga. Ya. Okey, baik. Kita mulakan dengan ayat pertama surah Al-Falaq, ya. Okey, boleh kita minta seorang-seorang baca ayat pertama surah Al-Falaq ni. Bermula daripada ni. Sahabat kita. Ayat pertama surah Al-Falaq. Okey, baik. Pada ayat pertama dan ayat kedua ni dia kurang sikit qalqalah pada qaf tu ketika waqaf, ya. Jadi kalau pada ayat ketiga, keempat, kelima ni jelas qalqalah tu kita boleh dengar ada qalqalah. Maknanya ada lantunan. Qalqalah tu apa? Lantunan. Yang mana qalqalah ni ialah lantunan ataupun sebenarnya sifat huruf yang ada pada 5 huruf: ba, jim, dal, qaf, ta. Jadi qaf ni dia tak berapa kuat kedengaran. Sepatutnya kuat. Kenapa kuat? Qalqalah tu sendiri, qalqalah, makna qalqalah itu ialah lantunan yang kuat. Jadi kalau kita bagi lantunan tapi dia suruh ataupun malu-malu nak keluar, maka dia tak nama qalqalah. Tak nama qalqalah, nama benda lain. Tapi tak apalah, mungkin berdebar. Tapi bacaan baik, bolehlah, insya-Allah. Okey. Baca ayat 1 dia sebenarnya. Tapi dia baca per habis. Tak apalah, baca per habis pun tak apa. Seterusnya. Baca semua sekali. Ayat 1 sampai 5. Wa min syarri hasidin idza hasad. Okey. Apa beza antara wa min syarri hasidin idza hasad? Ha yang macam tu, ha yang begitu, ha kita panggil ha pedas, ataupun ha buncit dia juga. Dengan satu lagi ha simpul. Ya, ha hasad ni, hasad dia lagi pedas. Dia lagi pedas dan makhrajnya di tengah halkum. Berbeza dengan ha simpul. Ha simpul tidak pedas. Dia di pangkal halkum, dia hanya keluar nafas saja. Ha simpul kan? Ha. Kalau ha yang ni idza dia keluar nafas juga. Idza hasad. Okey, baik. Bacaan baiklah, cuma ada dari segi dia kategori bacaan nak kita, kalau kita nak tengok, kita ulang balik, kalau nak tengok dari segi kategori bacaan yang sempurna, dia ada beberapa ciri. Dia ada 6 ciri-ciri yang untuk menunjukkan bacaan seseorang itu bacaan sempurna dari segi bacaan. Dan kalau dari segi pemahaman tu banyak lagi lah kriteria dia, tapi segi baca, nak kata dalam konteks baca Al-Quran, kata guru saya Dr. Suruh Syahabuddin, dalam kajian beliau ada 6 ciri-ciri bacaan yang sempurna. 6 ni tadi dipecah 2. Maknanya 6 bagi 2, 3. 3 yang pertama ialah ciri-ciri asas, dan 3 yang kedua ialah pelengkap kepada yang asas, dipanggil ciri-ciri pelengkap. Ya. Okey, yang asas ni tak ada masalah, alhamdulillah. Apa maksud yang asas ni? Pertama, dia mengenal huruf. Dia tahu, dia kenal huruf alif sampai ya. Kenal alif, ba, ta, sa, jim, ha, kha. Kemudian tidak tertukar. Tak tertukar. Dia kenal setiap 29 huruf. Clear, comel. Yang kedua, dia kenal baris. Dia tahu baris atas bunyi apa, baris bawah bunyi apa, baris depan bunyi apa, tanwin atas bunyi apa, tanwin bawah bunyi apa, tanwin depan bunyi apa. Bagi setiap 29 huruf.
Ya. Kalau dalam nombor 9 tu dia tak betul tertukar kan, kadang-kadang tertukar bunyi ni itu maknanya tak berapa kemas lagi ciri-ciri asas yang kedua ni. Sebab tu kalau tengok Iqra ni, kaedah penyusunan Iqra ni, Iqra yang budak belajar Quran ni, dia memang ikut kriteria tu tadi. Ya, mula-mula ajar kena huruf dulu, a i a ba a ta ta ba a. Iqra 1 tu memang bagi atas saja. Sebab nak ajar kena bunyi huruf supaya orang tak tertukar huruf bertitik. Contohnya ja kha tak tukar, so ba ta za tak tertukar, ra tak tertukar, tak tertukar. Yang bertitik ni sabata tak tertukar. Dia jelas za izai dengan ra. Kemudian dah masuk habis bab Iqra 1, masuk yang kedua ketiga, dia masuk perkenalkan baris-baris yang lain, baris atas, baris bawah, tanwin dan sebagainya. Baik. Okey, itu tak kira lagi makhraj tepat tak. Dia ambil kira boleh beza je. Kalau makhraj tu tak apa tepat lagi, tak apalah. Contoh macam sebut za. Dia sebut za. Kalau sebut za tu za, dia tak betul dari segi makhraj, tapi dari segi bezanya boleh jalan lagi. Tapi kalau nak kemaskan makhraj, kedudukan lidah kena betul. Wa. Pangkal lidah kena betul, kedudukan depan lidah kena betul. Yang tu pelengkap. Yang tu ciri-ciri pelengkap. Dia luar daripada asas. Jadi pertama dia kena huruf. Daripada alif sampai ya tak tertukar. Yang kedua baris. Baris kena betul bunyi. Jangan sebut contohnya sebut ada orang tertukar huruf sad dengan sin. Ya. Sa dengan sa. Ada orang tertukar sebut tadi wa dengan wa, kan. Sebut wa bunyi wa. A jadi o. Tu pun dikira salah bunyi baris. Yang ketiga, basic ciri-ciri asas yang ketiga ialah mahir panjang pendek dua harakat. Dia cekap untuk membezakan. Dia mahir untuk beza pendek dan panjang. Pendek dan panjang maknanya yang pendek satu harakat, yang panjang dua harakat. Yang panjang dua harakat. Dia tahu beza. Dia tak suka-suka hati yang pendek baca panjang, yang panjang baca pendek. Dia langgar je suka. Itu akan merosakkan maksud. Tak, yang 4 5 yang panjang lagi, yang 4 5 6 ni tak kira. Yang 4 5 6 ni kalau 5 jadi 4, 6 jadi 4 tak apa lagi, ataupun 5 jadi 2 tak apa lagi. Ni yang 2 ni. Sebab dalam kategori bacaan panjang, tingkatan panjang yang paling rendah ialah 2 harakat. Sebab kalau buang 2, tinggal 1, tak panggil panjang lah, panggil pendek. Jadi panjang sikit pada pendek ialah 2. 2 ni panjang paling minimum. Itulah beza maksud dalam kataan bahasa Arab. Antara contohnya antara qadim dengan qadim. Qadim kuah panjang, dim pendek. Qadim dengan kuah pendek, dim panjang. Qadim. Maksud lain tu. Satu maksud je lama, satu maksud je baru. Tu berbeza maksud. Dini dengan daini. Dini agama, daini hutang. Kan dia urus sama, dayanun. Tak beza baris je, jadi makna lagi. Ini 3 asas. Kalau orang tu nak baca Quran, tapi 3 yang asas ni dia memang tak berapa comel lagi, akan rosak bacaannya. Akan rosak, tunggal langgang, banyak salah. Ya, sebab tu jangan terburu-buru baca Quran, jangan rasa ketinggalan. Lebih baik kita mulakan membetul semula kesilapan di tahap ni sebelum kita baca Quran. Jangan rasa kita tertinggal, tidak. Daripada kita buat pandai, lepas tu baca Quran, habis. Nak dapat pahala tapi dapat dosa. Jadi belajar. Sebab saya masa 5 tahun sudah memang ada orang macam ni. Dia nak juga naik Quran, tapi bila baca Quran habis terabur baris dengan huruf tertukar. Jadi kata-kata masuk balik tahap yang rendah. Okey. Kemudian yang itu 3 pelengkap, 3 ciri pelengkap asas, dan 3 lagi pelengkap ni, 3 ciri-ciri pelengkap yang mencukupkan 3 yang asas jadi 6. Antara ni ialah menguasai sifat-sifat dan makhraj huruf. Kedudukan lidah di mana, kemudian sifat tebal nipis, terkeluar udara tak keluar udara. Itu sifat yang itu ciri-ciri pelengkap. Kemudian mengetahui sifat-sifat huruf tertebal dan nipis, tebal dan nipis pada 5 keadaan, itu pelengkap. Kemudian yang ke-6, tahu nak berhenti dan mula di mana ketika baca Al-Quran, waqaf dan ibtida'. Itu 3 ciri pelengkap. 3 ciri pelengkap ni payah sikit. Nak mahir ni kena belajar tajwid. Sifat huruf ni termasuk, sifat-sifat huruf ni
termasuk sekali hukum tajwid nun mati, mim mati, mak asli sampai mak tamkin. Kemudian masuk 5 perkara tebal nipis pun kena belajar juga tebal. Belajar tajwid ni ambil masa sikit sebab paling cepat kalau nak belajar tajwid setahun untuk kita faham teori. Nak faham, nak bawa teori dalam praktikal bacaan pula lama lagi, paling kurang 2 tahun. 2 tahun. Lama jugalah ya. Nak bagi pandai tu lebih kurang 5 tahun juga. 5 tahun. Nak betul-betul sedap bacaan, nak betul-betul sedap. Kecuali kalau belum betul-betul sungguh, memang bertumpuan, tak mustahil cepat lagi. Ya, tapi takut berat, takut berat. Kalau budak-budak mungkin boleh. Jadi itu pelengkap bacaan. Maknanya kalau nak tengok kita ni, tanya diri kita, perlu lagi tak kita belajar tajwid? Tanya balik. Cukup tak kita dalam 3 kriteria ni? Oh, tak cukup lagi, kena belajar lagi. Ya, kena belajar lagi. Okey, baik. Seterusnya. Sila. Si qin tu qaf, makhraj ataupun tempat keluar huruf qaf tu, qin di belakang ni, pangkal lidah, belakang lidah menekan pada lelangit lembut. Lelangit lembut ni lelangit yang sebelum anak tekak. Anak tekak terjuntai tu ada lelangit ni, lelangit sebelum anak tekak tu dipanggil lelangit lembut. Jadi pangkal lidah tekan situ, qin. Si qin idza ra ambil dia mana? Ra ambil wa min syarri ghasiqin waqaba. Qalqalah waqaba. Okey. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Okey, so ya. Min syarri ma khalaqa. Okey, boleh dah. Sila. Okey. Boleh tu. Saya je. Iza waqaba. Okey, iza hasada. Hasad ni, hasad elakkan terpanjang dekat sa tu. Kadang-kadang tak sengaja. Iza hasada. Sad tu nak masuk kedah dia luncur sad. Yang tu dia anggap tak tepat. Dr. Aiman kata tak tepat, dia meluncur. Dia nak elakkan terluncur tu, segera masukkan sebabkan dia pendek, segera masuk nanda tu hasada. Iza hasada. Iza hasada. Segera terus. Okey, sila. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab
ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد Idza hasad. إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق Sya wa min syarri gha. ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق Qul qul a'u. Tu je lah. A'u. Qul a'udzu. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. Okey. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق Qul a'udzu. Jangan campur lam dengan a tu. Dia qul a'u. Ya qul a'udzu. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق Khalaqa dengan khalaqa khalaqa. من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد Cik. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق Min syarri ma من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد wa min syarri ومن شر حاسد إذا حسد. Baik. Antara kesalahan guru saya Syekh Mustafa, dia seorang yang syadid lah dalam bacaan ni. Ya. Bukaan mulut dengan tebal nipis ni benda yang sangat titik beratkan. Contoh ayat yang kedua min syarri ma khalaq. Biasa-biasa orang baca min syarri ma khalaq. Khalaq ma tu sebutan ma tu bukan lahjah Arab. Ma dia kena nipis lagi. Ma kurma. Kalau ma min syarri ma dia seram dah ma. Surah seram baca dia. Khalaq la khalaq la tu pun salah. La khalaqa la kha tebal kha tapi la tu nipis khalaqa. Sebab tu nak kita boleh ngaji cara Arab boleh sebenarnya, tapi dia sangat cerewet sikit sebab kita orang Melayu biasa dengan lorat, nak masuk Arab ni nak kena jaga setiap huruf tebal nipis. Ya. Jangan adun campurkan huruf dengan antara huruf lain macam qul a'u. Qul tak boleh. Qul a tu asing, lam tu asing. Kemudian pada tasydid ni jangan laju sangat. Contohnya min syarri ma, tak boleh. Min syarri ma, syarri tu syarri ma. Ra tu deras sangat. Sedangkan tasydid ni apa maksud tasydid? Diberatkan sedikit. Syarri ma, syarri. Jangan syarri ma tak boleh. Syarri ma ya. Okey, beratkan sikit. Syarri ma khalaqa. Okey, baik. Itu sebut sikit lah ya. Alhamdulillah dari segi asalnya baik bacaan, cumanya masih lagi boleh diperkemaskan sikit dari segi makhraj ya, kedudukan lidah, kemudian sifat tebal nipis, insya-Allah
Ya, jadi kelas akan datang kita sambung lagi, perkemaskan surah Al-Falaq dengan surah An-Nas. Wallahu a'lam. Kita akhiri dengan bacaan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nussina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.